Yang pertama ialah klinik kesihatan. Klinik kesihatan di setiap daerah di Malaysia biasanya mempunyai perkhidmatan psikiatri dan psikologi. Individu yang berkenaan boleh mengunjungi klinik kesihatan untuk mendapatkan nasihat, buat penilaian dan juga bantuan awal dalam menangani masalah kesihatan mental. Mengenali gejala awal penyakit mental boleh membantu dalam pencegahan dan mencari bantuan yang cepat dan tepat. Walaupun gejala penyakit mental ni ada pelbagai jenis, tapi saya kongsikan tanda-tanda atau gejala umum yang boleh menjadi petunjuk awal adanya penyakit mental. Yang pertama ialah perubahan mood, perasaan atau perubahan kepada emosi. Ini boleh jadi perubahan tiba-tiba atau ada perubahan emosi yang ekstrim seperti perasaan sedih yang berpanjangan, hilang minat atau hilang rasa seronok apabila membuat aktiviti yang biasa kita buat, mudah tersinggung, mudah marah atau rasa cemas yang berlebihan. Yang kedua ialah perubahan tidur. Gangguan tidur adalah seperti insomnia, iaitu sukar tidur, hypersomnia, terlalu banyak tidur, atau kita lihat ada pattern tidur yang tidak teratur ataupun tidak sekata. Yang ketiga ialah ada perubahan selera makan. Perubahan selera makan ni ada kalanya ada seseorang mungkin tak mahu makan langsung, ada seseorang mungkin rasa tak rasa kenyang, nak makan banyak, menyebabkan ada perubahan drastik dalam selera makan sehingga berlakunya peningkatan atau penurunan berat badan yang ketara tanpa alasan yang jelas. Yang keempat ialah gangguan konsentrasi ataupun sukar beri fokus atau beri perhatian. Contohnya, mereka mungkin susah beri perhatian kepada pekerjaan, sukar ingat sesuatu maklumat, sukar buat keputusan. Jadi kesukaran ini sehingga melibatkan mungkin aktiviti sekolah, aktiviti pekerjaan atau aktiviti seharian. Yang kelima ialah perasaan putus asa atau rasa macam tak berdaya nak hidup. Okay? Perasaan ini seumpama putus asa yang berpanjangan, rasa tak ada harapan atau rasa tak kuat nak hadapi masalah. Yang keenam ialah perubahan tingkah laku. Perubahan dalam tingkah laku ini seperti tak mahu bersosial dengan orang lain, ada perubahan dalam hubungan bersama pasangan, ada tindakan impulsif atau tindakan tanpa fikir dahulu, mereka terus buat, kita namakan impulsif, atau ada tindakan agresif yang akhirnya yang akan merugikan diri sendiri. Yang ketujuh ialah gangguan secara fizikal. Gangguan secara fizikal adalah juga melibatkan secara biologi, iaitu kadang-kadang kita akan rasa sakit kepala, rasa seram sejuk, ada masalah pencernaan, rasa letih yang berpanjangan atau melibatkan gangguan seksual yang ada kalanya tidak dapat dikenal pasti puncanya dalam bidang perubatan di mana mungkin ada melibatkan isu-isu kesihatan mental. Yang ke-8 ialah ada perubahan dalam cara berfikir. Ada perubahan dalam cara kita melihat diri sendiri, memberi persepsi kepada orang lain atau cara kita berfikir mengenai dunia atau mengenai masalah kehidupan, berulang-ulang atau susah nak bezakan yang mana satu kenyataan, yang mana satu imajinasi ataupun khayalan. Dan ada kalanya persepsi ini kebanyakannya tidak tepat mengenai diri sendiri atau keadaan persekitaran luar. Yang ke-9 ialah tidak berminat aktiviti sosial. Mereka akan menarik diri dari aktiviti sosial, melarikan diri dari jumpa kawan-kawan atau ahli keluarga atau kehilangan minat untuk bercakap sekalipun. Dan yang ke-10 ialah gangguan keseluruhannya kepada fungsi seharian. Mereka mungkin rasa sukar untuk jalankan tugas-tugas seharian seperti sukar nak menjaga kebersihan diri, tak boleh kawal masa untuk tidur, makan atau aktiviti seharian dan juga gagal untuk memenuhi tanggungjawab sekolah atau pekerjaan. Setentunya ada perbezaan tahap penyakit mental antara Malaysia dan negara-negara yang lain. Ini boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor lah, termasuk budaya, sistem merawatan kesihatan mental, accessibility lah, bagaimana mereka dapat peluang untuk mendapatkan rawatan,
bagaimana layanan petugas kesihatan mental, bagaimana kesedaran masyarakat mereka dan juga bagaimana telus dan aktifnya keadaan kerajaan sesebuah negara itu memperjuangkan mereka yang ada mengidap penyakit mental. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang boleh saya kongsikan untuk melihatkan perbezaan antara bagaimana Malaysia dan negara lain. Ya. Yang pertama ialah budaya. Jadi setiap negara ini mempunyai konteks budaya yang pelbagai, ya, termasuk pandangan dan sikap terhadap penyakit mental. Jadi stigma sosial berkaitan dengan penyakit mental ini ada yang bagus, ada yang rendah, ya. Ada yang sangat tinggi di mana mereka tidak boleh terima penyakit mental ini menjadi satu tabu dalam sesebuah masyarakat ataupun negara, ya. Jadi ada budaya yang mungkin lebih terbuka, lebih responsif terhadap masalah kesihatan mental, manakala yang lain mungkin lebih lagi masih sukar untuk menerima keadaan penyakit mental tersebut. Itu dari aspek budaya ataupun stigma, ya. Yang kedua ialah dari segi sistem rawatan kesihatan mental. Negara-negara maju memiliki sistem rawatan kesihatan mental yang berbeza dengan tahap kesediaan dan accessibility yang ada di negara kita. Ya, perbezaan ini mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pengurusan dan juga infrastruktur yang disediakan untuk perawatan kesihatan mental yang boleh mempengaruhi peningkatan atau pemahaman cara untuk memberi diagnosis, cara untuk merawat dan juga cara untuk memantau penyakit mental secara keseluruhan. Yang ketiga saya lihat ialah dari aspek tingkat peningkatan kesedaran dan juga pendidikan mengenai isu kesihatan mental, ya. Kesedaran masyarakat tentang masalah kesihatan mental adalah bergantung kepada bagaimana aspek pendidikan itu menyediakan kurikulumnya, ya. Jadi apabila berlaku ketidaksamaan, ketidakserataan antara negara-negara di mana aspek pendidikan kesihatan mental di sekolah tidak ditekankan, ini akan menjuruskan kepada kurangnya maklumat kepada masyarakat untuk menyatakan mereka mengalami masalah mental ataupun mendapatkan rawatan. Jadi bagi negara-negara yang mempunyai kurikulum pendidikan yang bagus, yang memasukkan elemen kesihatan mental dan bagaimana nak menghadapi tekanan, masalah dalam kehidupan, akan memberikan ruang kepada masyarakat mereka untuk mendapatkan rawatan yang sewajarnya apabila mereka mengalami gejala-gejala awal kesihatan mental, ya. Okey, yang keempat ialah bagaimana data-data mengenai penyakit mental diambil dalam sesebuah negara, ya. Mengenai data kesihatan mental dalam sesebuah negara itu sangat penting bagi memantau penyakit mental di dalam kalangan masyarakat supaya ada ruang untuk menambah baik keadaan rawatan dan juga sokongan daripada masyarakat dan kerajaan, ya. Jadi ada negara yang membuat pelbagai cara untuk mendapatkan data yang tepat untuk membantu masyarakat mendapatkan dana, mendapatkan fasiliti yang terbaik untuk memantau individu yang mengalami masalah penyakit mental. Tetapi bagi negara yang tidak mempunyai akses data yang bagus, yang tepat, ya, ini sebenarnya akan menjuruskan kepada kurangnya mendapat peluang untuk meningkatkan prasarana, fasiliti ataupun sistem rawatan kesihatan mental tersebut. Beberapa faktor yang boleh mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap golongan penyakit mental, ya. Yang pertama ialah stigma ataupun diskriminasi. Stigma sosial terhadap penyakit mental masih menjadi masalah yang serius di kebanyakan masyarakat di dunia, ya. Termasuk juga di Malaysia. Stigma boleh menyebabkan diskriminasi, menyebabkan pengasingan masyarakat terhadap individu yang mengalami penyakit mental dan juga penolakan ataupun denial, ya, ataupun tidak mahu menerima keadaan itu menyebabkan individu yang mempunyai penyakit mental rasa tersisih, ya. Stereotip negatif ini seringkali menjadi
faktor mengapa stigma kesihatan mental itu semakin tinggi dalam masyarakat. Yang kedua ialah dari aspek pendidikan dan kesedaran. Peningkatan pendidikan dan juga kesedaran masyarakat terhadap penyakit mental memainkan peranan yang penting bagaimana masyarakat hendak menerima individu yang mempunyai penyakit mental. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penyakit mental, seperti gejalanya, ya, penyebabnya, rawatannya, jadi stigma penyakit mental akan berkurangan kerana mereka inilah yang akan menyokong individu yang mempunyai penyakit mental. Yang ketiga ialah peranan media. Ya. Cara media kita menggambarkan dan menyampaikan informasi tentang penyakit mental boleh mempengaruhi persepsi masyarakat. Ya, bagaimana maklumat yang disampaikan di dalam surat khabar, di dalam social media, ya, ada yang mungkin tidak tepat, ada yang mungkin tidak mengira sensitiviti masyarakat ataupun memperkuatkan lagi stigma terhadap kesihatan mental dalam masyarakat. Ini akan menyebabkan masyarakat akan mudah percaya dan juga mengurangkan lagi tahap komunikasi, tahap kesedaran masyarakat kepada individu yang mempunyai penyakit mental. Yang keempat ialah sistem sokongan. Sistem sokongan sosial yang positif dari keluarga, dari kawan-kawan, daripada masyarakat umum boleh menyumbang kepada bagaimana seseorang ataupun individu yang mempunyai penyakit mental itu diterima dalam masyarakat. Jadi kalau keluarga sendiri tidak dapat memahami, tidak dapat menggunakan komunikasi yang rasional, ya, yang lebih empati dengan individu yang mempunyai penyakit mental, mereka akan sukar untuk bersosial ataupun keluar daripada kekangan penyakit mental mereka. Dan yang kelima ialah saya percaya peranan pemimpin dan juga institusi sebuah negara itu juga memberi sumbangan yang penting bagaimana masyarakat hendak menerima keadaan individu yang mempunyai penyakit mental, kerana mereka inilah yang mengawal sistem bagaimana peranan rawatan ataupun kemudahan yang disediakan dari segi bukan sahaja dari segi rawatan tapi juga dari segi peluang-peluang pekerjaan untuk masyarakat boleh menerima, mengurangkan stigma penyakit mental dan menyokong individu-individu yang mempunyai penyakit mental ini boleh diterima dalam kalangan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita semua ada tanggungjawab untuk memberikan sokongan. Kita cuba untuk faham dan meletakkan keadaan diri kita pada tempat mereka yang mengalami penyakit mental ini dan memastikan hak bagi individu yang mempunyai penyakit mental ini tidak disisihkan atau tidak diabaikan dan juga tidak dilabelkan. Antara tanggungjawab yang boleh kita lakukan terhadap golongan yang mempunyai penyakit mental, yang pertama ialah menghormati dan mengurangkan stigma. Ya, ini adalah penting untuk menghormati hak asasi manusia, hak asasi setiap individu, ya, termasuk mereka yang mempunyai penyakit mental. Kita harus bersungguh-sungguh cakna dan cuba untuk mengurangi stigma masyarakat penyakit mental ini kerana ia berkaitan dengan bagaimana mereka rasa yakin untuk bergaul dengan masyarakat. Jadi sebagai seorang individu, ataupun masyarakat, kita haruslah menyebarkan maklumat yang tepat. Ya, kita mesti lawan stereotip negatif yang menyatakan penyakit mental ini adalah ini, penyakit mental ini disebabkan ini, ya. Jadi kita perlu tolak semua prasangka buruk terhadap mereka supaya mereka berasa yakin untuk bersama-sama dengan kita dalam masyarakat, ya. Yang kedua ialah menggalakkan sokongan sosial. Kita boleh menjadi sumber untuk menyokong emosi dan juga membawa mereka keluar dalam dunia yang sebenar supaya mereka dapat juga bersama-sama menyumbang dalam aktiviti masyarakat dan juga negara, ya. Jadi ini mungkin boleh
dengan mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita memberi sokongan, cara kita memberi bantuan, cara kita membantu mereka mendapatkan rawatan, atau sekurang-kurangnya kita boleh berada bersama-sama mereka untuk mereka berasa aman dan rasa dihargai. Yang ketiga ialah kita harus memperjuangkan akses kepada rawatan. Ya. Kita boleh membantu memperjuangkan akses kepada rawatan bukan sahaja hanya di bandar. Ya. Jadi kita perlu juga bantu mendapatkan ruang untuk mereka mendapatkan rawatan, terutama bagi mereka yang berada di pedalaman, ya, ataupun tempat-tempat yang mungkin tidak mendapat akses kesihatan, rawatan kesihatan yang baik. Ini melibatkan sokongan supaya mereka merasakan mereka ini diterima dalam masyarakat dan mereka bersedia untuk berjumpa dengan orang ramai. Yang keempat ialah dari aspek peningkatan kesedaran dan juga pendidikan. Kita boleh menyumbang dalam meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat mengenai penyakit mental melalui pendidikan kesihatan, mungkin dari segi apa yang kita kongsikan di social media, bagaimana aktiviti-aktiviti yang boleh mereka lakukan, termasuk sehingga peluang untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Dan yang kelima ialah bawa diri kita juga ke depan bagi membantu diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadangnya kita banyak membantu orang lain, tapi pada hakikat yang sebenarnya kita juga ada tekanan tersendiri. Jadi kita lihat dalam keadaan diri sendiri, apakah kita juga mempunyai masalah, mungkin masalah diri sendiri, masalah dengan keluarga, masalah anak-anak, masalah dengan pihak sekolah, pihak dalam pekerjaan. Ya. Jadi kalau diri kita sendiri yang mendengar sesi ini, merasakan kita perlukan bantuan kepada orang lain, kita perlu memulakan langkah tersebut untuk mendapatkan rawatan. Yang pertama ialah klinik kesihatan. Ya. Klinik kesihatan di setiap daerah di Malaysia biasanya mempunyai perkhidmatan psikiatri dan psikologi. Individu yang berkenaan boleh mengunjungi klinik kesihatan untuk mendapatkan nasihat, buat penilaian dan juga bantuan awal dalam menangani masalah kesihatan mental. Yang kedua ialah Pusat Kesihatan Mental Community. Ya. PKMK ini adalah pusat yang menyediakan perkhidmatan kesihatan mental kepada masyarakat di peringkat daerah. Jadi di sini individu ini akan dibantu untuk menerima penilaian dan rawatan untuk pelbagai masalah kesihatan mental yang terdapat di situ seperti kaunseling, terapi dan juga program pemulihan. Yang ketiga ialah hospital-hospital awam dan juga hospital khusus untuk psikiatri iaitu Hospital Bahagia. Ya. Untuk rawatan psikiatri dan kesihatan mental, individu yang berkenaan mungkin boleh mendapat rujukan ke hospital besar di setiap negeri dan juga hospital bahagia di Malaysia yang menyediakan perawatan khusus untuk individu dengan penyakit mental yang lebih kompleks. Ya. Misalnya Hospital Kuala Lumpur, Hospital Kota Baru, Hospital Sungai Petani dan sebagainya. Manakala Hospital Bahagia, kita ada 3, Hospital Bahagia Ulu Kinta, Hospital Permai dan Hospital Mesra Bukit Padang, Sabah. Ya. Yang keempat ialah klinik psikiatri atau klinik psikologi swasta. Jadi bagi mereka yang lebih berkemampuan atau ada kalanya ada kes yang bersifat kecemasan, boleh juga pergi ke klinik psikiatri atau klinik psikologi swasta yang menyediakan perkhidmatan yang lebih khusus dan juga lebih berfokus. Ya. Jadi individu tersebut boleh membuat temu janji dengan psikiatris atau psikologis di klinik tersebut untuk membuat penilaian dan juga mendapatkan psikoterapi iaitu intervensi secara psikologi ataupun ubat-ubatan. Dan yang kelima, mungkin boleh membuat bacaan di laman web My Health Portal. My Health Portal yang disediakan oleh pihak kerajaan adalah platform dalam talian yang menyediakan maklumat tentang kesihatan mental dan juga rawatan yang tersedia di Malaysia. Jadi individu yang berkenaan boleh mencari informasi, boleh dapatkan nombor yang berkaitan dan juga boleh terus menghubungi institusi kesihatan mental yang disenaraikan dalam portal tersebut. Adalah lebih baik
bagi anda yang mendengar, disarankan untuk menghubungi pusat kesihatan atau klinik atau hospital yang berdekatan dengan tempat tinggal anda, berbanding hanya dengan bergantung daripada maklumat yang didapati daripada social media ataupun sesi kita pada hari ini.